Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk kali ini, cikgu kongsikan lagi berkaitan dengan bab yang ke-8, pilihan raya, di bawah subtopik 8.3 iaitu penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu. Dalam subtopik 8.3, perkara fokus yang menjadi tumpuan kita kali ini ialah keanggotaan MPP. Yang kedua ialah kesan daripada penubuhan MPP. Setelah berlangsungnya pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955, negara kita melalui satu perkembangan baharu dalam sejarah demokrasi negara. Kata kunci ialah demokrasi negara. Berikutan kemenangan besar dalam pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu 1955, Parti Perikatan membentuk Kerajaan Persekutuan. Parti Perikatan membentuk Kerajaan Persekutuan. Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Kata kunci ialah Tunku Abdul Rahman menjadi Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu. MPP berperanan menggubal undang-undang pentadbiran pada peringkat Persekutuan Tanah Melayu. Kata kunci, menggubal undang-undang. Turut mengalami perubahan dari segi bilangan keanggotaannya. Kata kunci, mengalami perubahan. Seterusnya, mari kita sama-sama lihat berkaitan dengan keahlian Majlis Perundangan Persekutuan 1948. MPP pada tahun 1948 terdiri daripada wakil peringkat pentadbiran pusat, pentadbiran pusat, Majlis Negeri, anggota kerajaan pusat dan ahli tidak rasmi. Komposisi ahli MPP ialah yang pertama, 52 orang ahli tidak rasmi yang dilantik dalam kalangan masyarakat tertentu. Yang kedua, 3 orang ex officio iaitu Ketua Setiausaha Negara, Setiausaha Kewangan dan Peguam Besar Persekutuan. Seterusnya ialah 9 orang residen. Residen British yang mewakili 9 buah negeri. 2 orang wakil negeri Selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Dan 11 orang ahli rasmi dalam kalangan pegawai pentadbiran kerajaan. Jadi jumlahnya ialah seramai 77 orang. Keanggotaan Majlis Perundangan Persekutuan mengalami perubahan pada tahun 1955, di mana selepas pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955, beberapa perubahan berlaku berperingkat di negara kita. Komposisinya adalah 52 orang ahli yang dipilih melalui pilihan raya. Yang kedua, 35 orang ahli lantikan mewakili kumpulan yang berkepentingan seperti keusahawanan, perlombongan, perindustrian dan pertanian. 11 orang menteri besar mewakili negeri dan 2 orang wakil negeri Selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Jumlah ini meningkat kepada 100 orang berbanding pada tahun 1948. Topik yang kedua menjadi tumpuan untuk tajuk ini ialah berkaitan dengan kesan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Kesan yang pertama ialah kerajaan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri. Kata kunci, diketuai oleh Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri dan akan mengambil alih tugas pentadbiran Tanah Melayu daripada Pesuruhjaya Tinggi British. Kata kunci ialah mengambil alih tugas. Kesan berikutnya ialah proses pertukaran dan pembaharuan berlaku secara berperingkat dan mengambil masa. Kata kunci,
proses pertukaran dan pembaharuan. Seterusnya ialah Pesuruhjaya Tinggi British masih memegang tampuk kepimpinan peringkat atasan yang menentukan hala tuju negara. Kata kunci, Pesuruhjaya Tinggi British masih memegang tampuk kepimpinan. Kesan berikutnya ialah kuasa pegawai British kini beransur-ansur dipindahkan kepada rakyat tempatan. Kata kunci, beransur-ansur dipindahkan. Namun begitu, masih terdapat pegawai British yang berperanan sebagai penyelia atau penasihat dalam bidang keselamatan. Susulan itu, sistem ahli dimansuhkan. Kata kunci, sistem ahli dimansuhkan. Seterusnya ialah keanggotaan MPP menyaksikan perkembangan penting amalan pentadbiran demokrasi di negara kita. Kata kunci, amalan pentadbiran demokrasi. Keadaan ini menggambarkan kejayaan kerajaan persekutuan yang dibentuk dan dipimpin oleh rakyat tempatan manakala ahlinya dipilih oleh rakyat. Kata kunci, kejayaan kerajaan persekutuan yang dibentuk dan dipimpin oleh rakyat tempatan. Cikgu akan fokuskan kepada beberapa perkara penting dalam subtopik 8.3, iaitu yang pertama, penubuhan MPP merupakan perkara penting kepada proses demokrasi. Kata kunci, proses demokrasi. Yang kedua, PTM ditadbir oleh rakyat tempatan yang ahlinya dipilih oleh rakyat. Kata kunci, ditadbir oleh rakyat tempatan. Yang ketiga, Parti Perikatan telah membentuk kerajaan persekutuan kerana memenangi pilihan raya pada tahun 1955. Kata kunci, Parti Perikatan telah membentuk kerajaan. Seterusnya ialah Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Kata kunci, Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Ketua Menteri. Yang kelima ialah akan menggantikan Pesuruhjaya Tinggi British. Maksudnya Tunku Abdul Rahman akan menggantikan jawatan Pesuruhjaya Tinggi British. Yang keenam ialah kuasa pegawai British akan diserahkan kepada rakyat tempatan. Kata kunci, kuasa pegawai British akan diserahkan. Yang ketujuh ialah MPP berperanan untuk menggubal undang-undang peringkat persekutuan. Kata kunci, menggubal undang-undang. Jadi kesan daripada penubuhan MPP, yang pertama sekali membuktikan negara kita telah berjaya mengamalkan proses demokrasi. Yang kedua ialah PTM membolehkan rakyat memimpin ataupun mentadbir negara ini. Yang ketiga, Parti Perikatan telah menang dan membentuk kerajaan persekutuan. Yang keempat, Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Ketua Menteri. Yang kelima, beliau akan menggantikan Pesuruhjaya Tinggi British. Yang keenam, kuasa pegawai British akan diserahkan kepada rakyat tempatan dan MPP berperanan sebagai penggubal undang-undang peringkat persekutuan. Untuk kali ini, cikgu kongsikan cara untuk menjawab soalan struktur ataupun dipanggil sebagai soalan respon tertutup. Soalannya ialah, selepas pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955, Parti Perikatan telah berjaya menganggotai Majlis Perundangan Persekutuan. Soalan A ialah, terangkan keanggotaan Majlis Perundangan Persekutuan 3 markah.
Contoh jawapan yang cikgu sediakan ialah keanggotaan Majlis Perundangan Persekutuan 1955 ialah terdapat 52 orang dipilih melalui pilihan raya. Selain itu, 35 orang dilantik mewakili kumpulan berkepentingan, antaranya seperti keusahawanan, perlombongan, perindustrian dan pertanian. Di samping itu, terdapat 11 orang menteri besar. Soalan yang kedua ialah nyatakan kesan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan terhadap rakyat tempatan. Soalan ini memfokuskan kepada kesan penubuhan MPP, iaitu 3 markah. Jawapan yang cikgu sediakan ialah kesan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan terhadap rakyat tempatan ialah kerajaan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Selain itu, beliau dilantik sebagai Ketua Menteri dan akan mengambil alih tugas pentadbiran daripada Pesuruhjaya Tinggi British. Di samping itu, kuasa pegawai British beransur-ansur dipindahkan kepada rakyat tempatan. Soalan yang ketiga ialah Majlis Perundangan Persekutuan menunjukkan perkongsian kuasa pelbagai kaum di negara kita. Mengapakah perkongsian kuasa antara kaum penting terhadap negara? Kata kunci ialah perkongsian kuasa antara kaum penting. Jadi soalan ini memfokuskan kepada kepentingan perkongsian kuasa antara kaum. Contoh jawapan ialah perkongsian kuasa antara kaum penting kepada negara kita kerana negara kita mempunyai masyarakat pelbagai kaum. Di samping itu, langkah ini penting untuk memberi keadilan kepada semua masyarakat. Hal ini akan menjamin keamanan negara dan akan mengelak negara kita daripada berlaku perbalahan. Contohnya, tragedi 13 Mei. Sekian perkongsian daripada cikgu untuk kali ini. Mudah-mudahan perkongsian kali ini memberi manfaat dan kemudahan kepada pelajar untuk membuat ulang kaji ataupun PDPR di rumah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.